Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hanisa binti Abdul Ghani dari AC 1103D. Nombor pelajar 2019-403038. Saya akan meneruskan pembentangan 6.0 jenis-jenis perniagaan yang dibenarkan di dalam Islam. Apa itu perniagaan yang dibenarkan di dalam Islam? Perniagaan yang dibenarkan di dalam Islam adalah perniagaan yang mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam. Mari kita lihat jenis-jenis perniagaan yang dibenarkan di dalam Islam. Pertama, jujur dalam perniagaan. Jujur membawa maksud benar dari setiap perkara atau pernyataan, kata-kata atau perbuatan, iaitu benar tanpa penipuan. Antara contoh jujur dalam perniagaan ialah tidak menipu isi kandungan yang terdapat di dalam produk, tidak menipu dalam timbangan dan juga tidak memberikan komen yang jahat terhadap barangan seseorang. Yang kedua, perniagaan yang menjual barangan yang elok. Barangan yang elok ialah barangan yang halal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Antara contoh barangan yang elok yang perlu dijual oleh setiap perniagaan ialah barangan yang tidak rosak, barangan yang tidak mengandungi unsur syubhah dan barangan yang tidak memudaratkan kesihatan. Yang ketiga ialah perniagaan yang tiada unsur rasuah. Rasuah ialah satu sogokan yang diberi oleh penzalim kepada penzalim. Antara contoh rasuah yang sering berlaku di dalam perniagaan ialah rasuah untuk mendapatkan pekerjaan iaitu tender, rasuah untuk menyeleweng wang syarikat dan rasuah untuk dinaikkan pangkat. Keempat, menunaikan zakat perniagaan. Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan, sama ada yang melibatkan barangan atau perkhidmatan. Zakat ini wajib dikeluarkan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Antara syarat-syaratnya ialah perniagaan yang dimiliki oleh orang Islam yang merdeka, perniagaan yang sempurna milik, perniagaan yang cukup hisap, dan perniagaan yang cukup haul iaitu setahun Qamariah. Kelima, berbudi bahasa dalam perniagaan. Budi bahasa membawa maksud tutur kata, kelakuan sopan santun dan tata tertib yang baik. Antara contoh perkara yang berbudi bahasa dalam perniagaan ialah kita hendaklah menghormati keputusan pelanggan yang melakukan jual beli bersama kita, dan kita juga hendaklah menerima cadangan atau teguran dengan hati yang terbuka. Seterusnya 7.0 jenis-jenis perniagaan yang haram di dalam Islam. Perniagaan yang haram di dalam Islam ialah perniagaan yang tidak menepati syarat dan perniagaan ini tidak dianjurkan di dalam Islam. Antara jenis-jenis perniagaan yang haram di dalam Islam ialah: pertama, perniagaan yang mempunyai unsur riba. Riba ialah akad menukarkan sesuatu barang dengan barang yang lain yang tidak sama banyak dalam pandangan syarak atau ditangguhkan terimaan kedua-dua atau salah satu daripada kedua-dua barang tersebut. Terdapat 4 jenis riba, iaitu riba al-qadrah, riba al-jahiliyah, riba an-nasak dan riba al-fad. Kedua, perniagaan yang mengambil hak orang lain seperti menipu, mencuri dan merompak. Sebagai contoh, si A mencuri buah-buahan di kebun si B. Pada keesokan harinya, si A pergi membuka perniagaannya dan menjual buah-buahan yang dicuri di kebun si B. Ketiga, perniagaan yang menjual barangan dari hasil yang haram. Sebagai contoh, menjual susu haiwan yang belum diperah, menjual bulu haiwan yang belum diketam dan menjual buah-buahan yang belum dimasak. Keempat, menipu dalam perniagaan bagi mendapatkan keuntungan. Menipu ialah melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan diri dan memudaratkan orang lain. Antara contoh menipu dalam perniagaan ialah memasukkan isi kandungan
dalam produk yang dijual, menipu pelanggan dengan iklan-iklan yang palsu dan menjual barangan yang tidak asli. 5. Memonopoli barang. Apa itu monopoli barang? Monopoli barang ialah membeli barangan yang disenaraikan sebagai barangan asas daripada pasaran. Barangan tersebut disimpan dan disorok dengan tujuan menaikkan harganya berlipat kali ganda dan kemudian dijual sedikit demi sedikit dan dengan mengeksploitasi keperluan orang ramai. Sebagai contoh barang yang dimonopoli ialah beras, gula dan minyak. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya.